Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan sejahtera. Salam sejahtera semua. Okey, kembali bertemu dengan Ustaz Faisal untuk next kita punya mata pelajaran, iaitu RBT tahun 5 dengan tajuk tenaga boleh baharu. Okey, kita nak cepat. Okey, jadi Ustaz tak nak buat video ni lama-lama, nanti takut melegat panjang nanti. Okey, baiklah. Jadi mana yang dah ada buku teks tu, okey, boleh dah buka muka surat 22, 23. Okey. So hari ni kita akan masuk tajuk tenaga boleh baharu. Okey, baiklah. Jadi apakah tenaga boleh baharu ini? Tenaga boleh baharu ni merupakan tenaga yang boleh dijana daripada semula jadi secara berterusan, sentiasa ada, takkan habis. Okey. Tenaga boleh baharu ni akan sentiasa ada selagi mana kita punya dunia ni tak kiamat lah. Okey. Jadi apakah contoh tenaga yang sentiasa ada itu? Okey. Pertama-tamanya kalau kamu lihat di sini, okey, Ustaz besarkan sikit. Okey, pertamanya ni matahari. Matahari dah seperti yang kita sedia maklum sentiasa ada kan. Okey, setiap hari akan mengeluarkan tenaga apa? Ada dua tenaga. Okey, ada dua tenaga yang matahari keluarkan, iaitu tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, kita akan peroleh dua tenaga ini, okey, daripada matahari. Okey, dan tenaga daripada matahari ini pun dikenali sebagai tenaga solar. Yang mana sekarang ni banyak device, banyak alatan elektrik gunakan tenaga solar ini untuk jadikan dia sebagai sumber tenaga daripada tenaga solar, convertkan kepada tenaga elektrik. Contoh lampu-lampu sekarang ni banyak pakai tenaga solar. Jimat elektrik, antara salah satu sebab kenapa ramai orang suka pakai tenaga solar ni, jimat elektrik. Okey, tak payah pakai tenaga elektrik kat rumah, bil pun tak payah bayar banyak. Okey. Dan tenaga solar ini juga boleh ditukar kepada tenaga haba, seperti yang Ustaz kata tadi. Okey, settle pasal matahari sebagai tenaga boleh baharu yang pertama. Yang kedua, tenaga boleh baharu adalah tenaga yang kita peroleh daripada geoterma. Okey, geoterma ni diperoleh daripada perut bumi. Okey, akan ada kilang ataupun satu stesen akan korek, keluarkan hasil daripada perut bumi ini. Okey, tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam. Okey, tenaga itu akan di-convert menjadi wap ataupun steam yang akan menggerakkan turbine bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi tenaga ini daripada geoterma ni dia akan ambil daripada sumber yang ada pada perut bumi dan akan ubah kepada tenaga elektrik. Okey. Alright. Jadi settle pasal geoterma. Okey, untuk tenaga boleh baharu yang ketiga, iaitu air. Okey, air. Air ni sentiasa ada. Okey, selagi mana kita punya muka bumi ni diselaputi oleh 70% ataupun 80% dah sekarang Sebab tu dekat kutub selatan, kutub utara tu air dia makin lama, ais dia makin lama makin cair kan. Makin banyak air dekat kita punya muka bumi ni. Okey. Sebab apa air batu kat sana cair? Sebab apa? Kita punya lapisan atmosfera tu, UV light matahari tu dah menembusi, tembus lapisan atmosfera kita dengan kadar yang banyak. So makin panas kita punya bumi, makin cairlah air batu yang ada dekat kutub utara dan kutub selatan tu. Okey, air ni simple. Okey, air ni kita boleh dapati, okey, untuk membolehkan empangan dibina bagi menjadikan tenaga elektrik. Empangan yang ada di negara kita sekarang ni, okey, dicipta ataupun dibina untuk mengubah tenaga air tadi sumber air tu ditukar kepada tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa. Dia ada power station dia. Okey, stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, tenaga itu juga dikenal sebagai tenaga hidro. Alright, settle pasal air. Seterusnya tenaga boleh baharu yang keempat adalah tenaga angin. Okey, siapa tak suka angin? Semua orang suka angin, betul tak? Lagi-lagi waktu tengah panas kan, tengah panas, angin lah yang paling bahagia sekali kalau
waktu tengah panas. Okey. Tapi angin yang berlebihan pun boleh merosakkan ataupun boleh jadi malapetaka juga kan. Macam hurricane tu kan, tiba taufan apa semua tu. Okey, angin. Angin merupakan sumber alam yang tak terhad dan sentiasa ada. Okey, sentiasa ada angin ni. Okey. Cuma beza dia kuat dan perlahan je. Okey. Tiupan angin ni juga boleh membuatkan kincir angin berputar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Biasalah kita tengok dekat pernah tengok cerita Mak Saleh tu kan, yang ada kawasan rumah dia luas macam cerita Superman kan. Luas kawasan rumah dia, lepas tu ada bangsal kuda dan mesti ada kincir angin. Kincir angin itulah yang akan menggerakkan segala alat elektrik yang ada dekat rumah dia tu. Okey. Baik. Settle pasal angin. Seterusnya biojisim. Biojisim ni dalam kata lainnya baja lah. Okey, dalam kata lainnya baja atau benda yang dah reput seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Okey, jangan ingat baja tu, najis tu ataupun tumbuhan yang dah reput tu tak ada function tak ada fungsi Ada fungsi dia. Boleh dijadikan sebagai bahan api. Okey, beberapa kaedah digunakan untuk menjadikan tenaga biojisim ini. Okey, jadi senang kamu nak ingat biojisim ni berasalkan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan, najis haiwan yang telah reput. Okey, reputan benda hidup tersebut. Okey, seterusnya kita go through terus kepada ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik. Dia sama macam air tadi lah. Okey, tapi ombak ni biasa akan ada digunakan pada stesen jana kuasa. Okey, kalau kamu tengok dekat banyak tempat-tempat yang ada laut, okey lah, biasa laut ada ombak lah kan, takkan sungai ada ombak pula kan. Okey, dia akan ada satu stesen besar, buka sop keluar tu kan. Itu adalah stesen namanya stesen jana kuasa. Okey, untuk mengubah daripada ombak tu tadi kepada tenaga elektrik. Okey, so far so clear. Okey, jadi ada berapa semuanya tenaga yang kita dah belajar ni, tenaga boleh baharu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 tenaga boleh baharu iaitu matahari, geoterma, air, angin, biojisim dan ombak. Okey. So kita terus pada next page. Alright, 24 dan 25. Okey, kepentingan tenaga boleh baharu. Okey, berdasarkan ke-6 tenaga boleh baharu tadi, okey, ada kepentingan dia. Okey, dan kita kena hargai sebab ini semua datang daripada Allah, okey, daripada Tuhan kita. Okey, jadi kena hargai tenaga yang didapati ni. Okey. Jadi apa kepentingan dia? Contohnya kalau penggunaan tenaga boleh baharu, okey, di geoterma. Okey, di geoterma. Okey, tadi geoterma apa kan? Kita mengorek hasil perut bumi, betul tak? Okey, tapi okey, kelebihan dia untuk geoterma tu apa? Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. Jadi tak adalah kita asyik nak korek petroleum gas ataupun arang batu hasil bumi yang tidak boleh baharu ni. Sebab petroleum, minyak yang ada di dalam dasar laut, okey, arang batu yang berada di gunung-gunung, gunung ganang, okey, biji timah yang ada di mana tempat-tempat lombong, okey. Benda tu kalau kita korek sentiasa akan makin lama makin kurang sebab dia adalah tenaga tidak boleh baharu. Okey, dia bukan seperti macam matahari, angin, sebab sentiasa ada, matahari, angin sentiasa ada. Tapi macam arang batu, okey, apa lagi, gas petroleum yang berada di dasar laut, bila kita dah korek sekali, dia tak akan diganti lagi dah. Okey, jadi itu adalah tenaga tidak boleh baharu. Jadi dengan penggunaan tenaga boleh baharu ni boleh mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. Baiklah. Jadi untuk yang kedua, berikan udara yang lebih bersih. Okey, berikan udara yang lebih bersih. Contohnya tenaga solar.
tenaga solar kita pakai tadi, kita boleh jadikan kereta yang kita pakai sekarang ni. Satu teknologi yang sekarang ni, kereta pakai apa? Pakai tenaga petroleum, kan, minyak kan, keluar asap banyak kan. Tapi pernah tak anda terfikir kereta pakai tenaga solar ataupun kereta elektrik? Ada, dah ada dah sekarang kereta elektrik tu pakai tenaga elektrik je. Okay, charge, ada charger dia. Tak ada keluar asap pun. Jadi boleh menyebabkan udara kita ni lebih segar dan bersih. Okey, apa lagi dia punya kepentingan dia? Dia punya manfaat dia. Okey, kurangkan kesan rumah hijau. Okey. Jadi biasalah seperti tenaga solar yang Ustaz kata tadi, bila tenaga solar ini diubah kepada tenaga elektrik, diubah kepada tenaga lain, okey, banyak penjimatan kita boleh berlaku dan banyak benda yang kita boleh selamatkan. Okey. Contoh, kita boleh proses kereta tadi kan. Bila kereta keluarkan asap, akan berlaku apa? Pencemaran udara. Kan? Pencemaran udara. Okey. Dan benda tu akan mendatangkan keburukan kepada semua orang. Okey, bayangkan kalau banyak kereta sekarang ni kan, tak ke udara kita ni kotor? Kan, jadi dengan adanya tenaga elektrik ni boleh menyelamatkan keadaan tersebut. Okey. Seterusnya, menjanakan peluang pekerjaan. Okey. Jadi dengan adanya contoh tadi kan, adanya sistem jana kuasa ataupun stesen jana kuasa, stesen jana kuasa kat situ mesti kena dioperasi oleh manusia. Jadi perlukan tenaga manusia. Jadi bila perlukan tenaga manusia, banyaklah peluang pekerjaan yang telah dibentuk di situ. Okey, jadi akan menarik orang ramai untuk bekerja di kawasan tersebut jika adanya tenaga boleh baharu ini. Alright. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kepentingan tenaga boleh baharu yang kita boleh sebutkan tadi. Okey. Jadi ada banyak lagi sebenarnya. Jadi Ustaz sebut yang ni lah yang ada dalam buku teks sahaja. Alright. Jadi Ustaz rasa setakat itu sahaja kita punya perkongsian pada hari ini. Harap membantu anda dalam memahami lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi tentang tenaga boleh baharu ini. Jadi seperti biasa, Ustaz sediakan quiz Google Form di bahagian description. Macam biasa, hanya markah yang 80% ke atas sahaja yang akan dapat sijil. Jadi buat elok-elok, buat sungguh-sungguh untuk dapatkan sijil tersebut. Jadi kesian pula. Sekian daripada Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.